eksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Meskita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutera. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam Berita IKIM FM 10 pagi. Bagi merealisasikan hasrat untuk memantapkan kualiti pendidikan negara, semua pihak perlu berani melakukan perubahan dalam sistem pendidikan melalui inovasi dan strategi yang berterusan. Sehubungan itu, anggota Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkata, proses perubahan dan pembaharuan yang bakal dilaksanakan perlu seiring dengan peredaran zaman. Peranan pendidikan hari ini, ujar beliau, sudah berubah dengan murid bukan saja datang ke sekolah untuk belajar tetapi untuk dididik sebagai pewaris negara serta sebagai modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Universiti Sultan Zainal Abidin atau UNIZA dipilih melalui audit kesediaan autonomi universiti bersama 6 universiti awam lain pada tahun ini. Sempena Majlis Syarahan Tahunan Naib Chancellor dan Penganugerahan Kecemerlangan UNIZA 2015, Naib Chancellornya, Profesor Dato' Dr. Yahya Ibrahim berkata, status universiti berautonomi sememangnya menjadi impian UNIZA sebagai prasyarat menjadi sebuah universiti berstatus komprehensif berasaskan jurusan baru yang bertimbangkan peradaban dan teknologi pengurusan. Selain itu, menurut beliau, bagi memastikan universiti itu berjaya mendapat pengiktirafan berkenaan, semua pihak dalam universiti itu bergabung tenaga dan memainkan peranan memperkemaskan sistem universiti. Hubungan akrab Malaysia-Australia yang kini berusia 50 tahun bukan saja mengukuhkan hubungan dua hala tetapi juga menyumbang ke arah usaha untuk memantapkan lagi keselamatan ASEAN. Ketua Pengarah Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri IDFR, Datuk Muhammad Husin Nayan berkata, Australia sentiasa menjadi rakan penting kepada Malaysia serta rantau ini dalam konteks memacu ASEAN untuk maju ke hadapan. Beliau juga menyatakan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini akan sentiasa bekerjasama rapat dengan negara anggota ASEAN dan rakan dialog ke arah menjadikan ASEAN sebagai komuniti yang bersatu padu dalam keamanan, kemakmuran dan kestabilan. Akhir sekali, Nigeria mengundi untuk memilih semula bekas diktator tentera berusia 72 tahun sebagai presiden dalam pilihan raya paling sengit di negara tersebut. Presiden Goodluck Jonathan sudah mengaku kalah kepada bekas Jeneral Muhammadu Buhari sekaligus membuka laluan kepada peralihan kuasa secara aman yang tidak pernah berlaku sebelum ini di negara itu yang paling padat penduduk di benua Afrika. Ia merupakan kali pertama dalam sejarah Nigeria yang mana sebuah parti pembangkang mengambil alih kuasa secara demokrasi daripada parti pemerintah. InsyaAllah untuk perkembangan selanjutnya, ikuti siaran Berita IKIM FM 12.30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Ini rupa-rupanya baru teman tahu. Ipoh 102.7 FM. Hati solat, jiwa solat, menyembah yang esa. Hati solat, jiwa solat, menyerah padanya. Tiada
menyembah yang esa, hati solat, jiwa solat, menyerah padanya. Hati solat, jiwa solat, menyembah yang esa, hati solat, jiwa solat, menyerah padanya. HKK 2015? Banyaknya iklan HKK ni, bang. HKK Hari Kraft Kebangsaan. Yang selalu buat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur tu kan, bang? Ya, bermula dari 26 Mac hingga 7 April 2015. Semua produk kraft dihimpunkan di bawah satu bumbung. Jangan kata batik, perabot, aksesori yang lip-lap pun ada. Abang, jomlah singgah sekejap ke HKK. Tadi sibuk sangat nak balik kampung. Keterangan lanjut sila hubungi 03-2162-7533 atau layari www.krafttangan.gov.my. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKIM FM. Assalamualaikum semua. Kembali bertemankan saya, Siti Rohani Surani, menemankan anda untuk slot aspirasi pertemuan kita 10 pagi ini sampai 2 petang nanti. Ya. Dan hari ini kita akan kongsi macam-macam perkara yang menanti kita untuk jam pertama ni. Sekejap lagi segmen Islam itu indah bakal kita kongsikan bersama. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang. Sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Apa yang amat berbahaya bagi hidup ialah fikiran yang tidak tegak sendiri, yang hanya berlindung atau terpengaruh oleh fikiran orang lain. Tidak dapat dibiarkan hidup sendiri. Tidak ubahnya seperti rumput yang tumbuh di bawah naungan pohon beringin. Hidup segan, mati tidak mahu, sebab ia tidak mendapat cahaya yang langsung dari matahari. Petikan daripada buku Falsafah Hidup, hasil karya Profesor Dr. Hamka. Saling bekerjasama, hormat menghormati dan berkasih sayang adalah resipi utama menguatkan sesebuah institusi keluarga, seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Majalah Anis terbitan Galeri Ilmu Sendirian Berhad tampil dengan satu hasrat, membantu menguatkan lagi institusi kekeluargaan kerana gelanggan yang kecil di rumah ada peranan yang besar untuk ummah. Jadi, jangan ketinggalan meluangkan masa anda bersama program Mesra Bersama Anis di IKIM FM pada hari Khamis 6.15 petang pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekumpulan daripada umatku akan berterusan menzahirkan kebenaran walaupun terdapat orang yang mengecewakan, yakni tidak membela dan menolong mereka, sehinggalah tiba hari kiamat mereka tetap dalam keadaan demikian. Riwayat Muslim. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah
astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Wahai Tuhan, daku bermohon keampunan dan kemaafan. Tambahkan padaku ilmu yang berguna. Terimalah amalanku dan perkenankan taubat hamba-Mu. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqli amalan makbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Merinduimu kekasih, insan pilihan permatamu, ya. Siapalah aku mengharapkan cinta, layak aku temuimu di sana. Menyintaimu kekasih, membawa rahmat ke seluruh mayat, mengenalkanku kepadanya Tuhan yang memerintah, yang maha kuasa. Ya Rasulullah, ya Habiballah, aku insan berdosa, kau utusan darinya, pemimpin daku ke arah jalan.
وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد mengalir air mataku yang penuh dengan cinta Muhammad Muhammad kau kekasih mulia kasih Tuhan yang esa kasihmu jiwaku damba kasihmu jiwaku damba. Okey, kembali kita saat ini para pendengar menerusi segmen Islam itu indah ya. Dan tetamu saya untuk pagi ini bukan Ustaz Fahrul, kerana Ustaz Fahrul ada hal yang tak dapat dielakkan. Apa pun kita panggil tetamu untuk menggantikan beliau pun tak kurang hebatnya. Di konti kita ada Ustaz Bashir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke konti bertani Ustaz. Sama-sama. Pagi ni Ustaz, okey, kita nak cakap tentang adab berjiran ya. Ya. Jadi adab berjiran ni memang perlu sangat diberikan perhatian ya. Kalau masak ataupun kalau jiran ada bau pun kena bagi walaupun air kuahnya ya. Sampai tahap macam tu sekali menjaga jiran ni. Jadi mungkin awal ni gambaran daripada Ustaz sendiri apa je? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Siti yang juga saya raikan seluruh pendengar di Akim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat, di atas nikmat iman, nikmat sihat wal afiat, nikmat masa lapang, nikmat segala-gala nikmat yang Allah berikan. Moga-moga kita sentiasa berada dalam keadaan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, agama kita adalah sebuah agama di mana dibawakan ataupun wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dan tidak ada apa pun kekurangan dan tidak ada tandingan pun sebelum daripada kedatangan agama ini maupun selepas daripada kedatangan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana syumulnya ataupun sempurnanya agama kita, agama Islam, maka tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada dibincangkan oleh agama kita kecuali semuanya telah diperbincangkan. Tinggal lagi kepada kita untuk kita mengikuti dan mencari semua adab-adab yang diajarkan di dalam agama kita yang indah. InsyaAllah dalam slot Islam itu indah pagi ini kita akan kongsikan bahagian daripada keindahan Islam, bahagian daripada kesempurnaan Islam, iaitu kita di samping untuk kita menjaga hak dan juga tanggungjawab kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk menjaga hak sesama makhluk ataupun hak bersama dengan hamba-hamba Allah yang lain. Bahagian daripada hak yang perlu kita menjaga ataupun tanggungjawab yang perlu kita mainkan peranannya adalah bila mana kita bermuamalah ataupun kita berada di satu kelompok masyarakat di mana kita mempunyai jiran, kita mempunyai orang-orang yang tertentu di sebelah kita, maupun di mana sekalipun kita berada, maka di situ Islam mengajarkan salah satu daripada adabnya iaitu adab berjiran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan ataupun menegaskan tentang konsep adab berjiran. Kita bincangkan suatu perkara yang memang Al-Quran pun dah sebut awal-awal lagi dah. Dalam satu surah An-Nisa, Allah Taala sebutkan dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan apapun sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan bersifat ihsan, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, berbuat baiklah kepada kaum kerabat, berbuat baiklah wal yatama wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Dalam ayat ini satu perkara yang sangat perlu kita perhatikan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini berbuat baiklah kepada jiran dalam list perkara-perkara yang perlu kita berbuat baik. Ada sekian 10 golongan yang Allah Ta'ala menyuruh kepada kita untuk bersikap ihsan, dan ke-10 golongan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyenaraikannya setelah daripada Allah menyebutkan satu perintah yang sangat besar, iaitu beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah. yakni setelah Allah telah sebutkan satu tuntutan agama yang paling besar, kamu sembah Allah, kamu jangan syirikan Allah, dan kamu berbuat baiklah kepada golongan-golongan ini. Bila mana Allah sebutkan sesuatu dalam Al-Quran, setelah daripada menyebutkan perkara yang besar dalam agama, menunjukkan itu juga perkara yang tidak kurang pentingnya. Bermakna adab berjiran dalam Al-Quran Allah letakkan setelah daripada suruhan Allah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah, menunjukkan betapa pentingnya kita untuk mengambil berat tentang konsep ataupun adab berjiran. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, jiran ini ada dua. Wal jari dzil qurba, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Sebahagian para ulama membahagikan jiran ini, semua daripada kita, saya pasti semua daripada kita adalah golongan orang-orang yang pernah berjiran dan ataupun kita pun masih lagi sekarang ni ada jiran. Satu hari seorang datang kepada Nabi SAW, tanyakan, ya Rasulullah, macam mana aku nak berbuat baik kepada jiran ni, aku tak tahu siapa jiran aku. Maka kata Nabi SAW, jiran kamu adalah 40 rumah yang di sekeliling kamu. Ya, ni tak kiralah di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah hadapan, di sebelah belakang, itu semua adalah jirannya kamu. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan jiran ini adalah ahli qaryah kita semuanya. Semua itu adalah jiran kita. Maka bila mana kita faham akan siapakah mereka itu jiran, sebahagian ulama lain pula membahagikan jiran ini ada 3 jenis, 3 macam. Pertama, jiran kita kalau dia merupakan seorang Muslim. Yang kedua, jiran kita kalau dia merupakan seorang Muslim plus dia kerabat kita ataupun saudara kita. Yang ketiga, dia merupakan seorang yang bukan Muslim. Maka ketiga-tiga jenis jiran ini ada dia punya hak dan perkara yang mereka perlu dapat daripada kita dan kita perlu berikan kepada mereka. Saya sebutkan satu-satu. Jiran yang berhak untuk mendapatkan satu hak daripada kita adalah jiran yang bukan Muslim. Iaitu haknya apa? Haknya sebagai jiran. Stop. Yani kita perlu berikan hak kita sebagai seorang jiran kepadanya, maka dia ada satu hak. Ulama sebutkan jiran yang mempunyai 2 hak, iaitu jiran yang Muslim. Dia satu hak sebagai jiran, yang kedua hak sebagai Muslim. Yang ketiga, jiran yang mempunyai 3 hak, 3 perkara, 3 level dia, iaitu jiran yang dia merupakan seorang jiran, hak pertama sebagai jiran, yang kedua hak kedua sebagai Muslim, yang ketiga dia juga merupakan ahli kerabat kita, ahli keluarga. Jadi ini 3 golongan ataupun 3 jenis jiran yang ulama kita sebutkan, yang masing-masing mempunyai tanggungjawab yang perlu kita berikan kepada mereka. Di zaman Nabi SAW, Nabi kita juga mempunyai jiran. Pernah di Madinah Nabi berjiran dengan seorang Yahudi, dan akhirnya sampai Yahudi itu masuk Islam. Kerana apa? Oleh kerana kerapnya Nabi kita SAW berbuat baik dan pergi ziarah si jiran yang Yahudi tadi, akhirnya menyebabkan Yahudi tadi masuk Islam. Ada satu lagi seorang ulama yang hebat di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Hasan Sayyidina Malik bin Dinar, seorang sahabat Nabi.
Malik bin Dinar, dia pernah berjiran dengan seorang Yahudi. Ketika dia berjiran dengan seorang Yahudi, kerjanya hari-hari di bahagian belakang rumahnya adalah jirannya sengaja buat saluran saluran daripada tandasnya tu menghala ke rumahnya. Jadi zaman dulu kan kita faham. Jadi kerja Malik bin Dinar radhiyallahu anhu arda, sahabat Nabi ni hari-hari membersihkan najis yang masuk ke dalam rumahnya daripada rumah jiran. Cuba kita bayangkan macam mana agak-agak kalau kita pada zaman sekarang, bukan kata perkara macam tu, kalau masuk habuk sikit pun daripada jiran kita yang tengah buat renovate kat sebelah tu, kita dah bising dah. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu arda, yang Yahudi tadi, jirannya tadi sengaja buat supaya kotoran-kotoran daripada tandas tadi mengalir masuk ke rumahnya. Maka kerja Malik bin Dinar, setiap pagi dia akan bangun pagi, dia akan bersihkan rumahnya, dia akan bersihkan hari-hari, dia akan bersihkan sampai jirannya pun naik bosan. Jirannya pun tertanya, apa pasal dia ni tak nak marah aku? Dah bertahun-tahun dah macam ni, tak pernah dia sebutkan satu pun perkara yang menyakitkan aku, malahan dibalas dengan senyuman, dibalas dengan akhlak yang baik, diberikan hadiah dan sebagainya. Sehingga Yahudi tadi pergi tanya kepada Malik bin Dinar, wahai fulan, apa pasal kau buat macam ni kat aku? Aku ni pun pelik lah tengok. Dah lah aku buat macam ni, kau tak pernah pun tanya kenapa, tak pernah pun marah. Kata Malik bin Dinar, beginilah yang diajarkan oleh kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sebutkan, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayurithuhu. Kata Malik bin Dinar, aku pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Jibril sentiasa akan datang berpesan kepada aku, yakni Rasulullah, untuk berbuat baik kepada jiran, sehingga aku merasakan aku ini akan menjadi salah seorang daripada orang yang mewarisi harta jiran aku. Maknanya banyaknya, kerapnya Jibril AS datang pesan kepada Rasulullah untuk bagi tahu kepada umatnya, bagi tahu kepada para sahabatnya. Sentiasa Jibril akan datang pesan kepada Nabi, ya Rasulullah, pesan kepada sahabat kamu, ya Rasulullah, pesan kepada umat kamu untuk berbuat baik kepada jiran. Kerapnya Jibril datang kepada Nabi, sehingga kata Nabi, seolah-olah aku menyangkakan seolah-olah aku ini ataupun kita ini akan menjadi bahagian daripada orang yang akan mewarisi harta jiran kita. Yakni nak tunjukkan seolah-olah kami ni sebahagian daripada mereka, sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Oleh kerana kerapnya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berbuat baik kepada jiran. Jadi pendengar di Hakim yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan betapa besarnya peranan kita sebagai seorang jiran kepada jiran kita. Sememangnya kita pun tidak nafikan kadang-kadang berlaku bermacam-macam masalah. Kita tidak juga nafikan kadang-kadang berlaku bermacam-macam konflik di kalangan kehidupan kita bersama dengan jiran. Kadang-kadang perkara itu kecil, kadang-kadang perkara itu juga besar. Sekecil-kecil mana pun perkara. Contohnya macam saya katakan tadi, kadang-kadang jiran kita buat renovation rumah kita yang kotor. Maka yang sebagai seorang jiran, kita adalah untuk berbalas kepada orang tadi dengan perkara-perkara yang baik. Jangan sesekali dibalas pula dengan satu perkara, oh hari ni kau renovate tunggu aku renovate pula, tengoklah, tahulah macam mana. Ataupun kadang-kadang pernah juga, kadang-kadang kalau jiran kita buka lagu kuat-kuat contohnya kan, biasa berlaku lah, kalau jiran buka lagu kuat-kuat ke rumah, kita pula makin kuatkan lagu kat rumah kita. Jadi ini bahagian daripada perkara yang tidak begitu baik ataupun suatu perkara yang perlu dielakkan. Sebagai seorang jiran, kita perlu memberikan segala bentuk kebaikan yang boleh kita berikan. Kita kena ingat bahawa di dalam kehidupan kita berjiran dalam macam-macam keadaan. Bila mana kita hidup di atas muka bumi, kita juga mahukan untuk menjadi ataupun mendapatkan seorang jiran yang baik. Kalau kita nak untuk mendapatkan seorang jiran yang baik, kita juga perlu bersedia untuk menjadi seorang yang baik kepada jiran kita.
Mudah-mudahan dengan baiknya kita menjadi seorang yang baik kepada jiran kita, moga-moga Allah Ta'ala gantikan kepada kita jiran yang baik juga nanti di alam barzahnya kita. Moga-moga Allah gantikan juga dengan jiran yang baik kepada kita nanti di hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam urusan kita nak berjiran ni, kita perlu ingat perkara yang kedua yang boleh kita kongsikan hari ini, setelah kita menjaga akan hak kejiranan yang ada ni, satu lagi perkara yang perlu kita ingat, memang kadang-kadang kita boleh menjaga hak jiran yang baik, tapi kita kena ingat kita ada satu lagi jiran kita, satu golongan lagi jiran yang mereka ini orang jiran yang lebih dekat daripada jiran sebelah rumah kita. Bahkan jiran yang lebih dekat daripada segala-galanya, daripada semua orang, iaitu siapa? Iaitu malaikat yang sentiasa bersama dengan kita, malaikat raqib dan malaikat atid. Inna alaikum lahafizun kiraman katibin, kata Allah dalam Al-Quran, kamu sentiasa akan diikuti oleh hafizun, malaikat yang sentiasa akan melihat apa yang kamu buat, yang akan mencatat apa yang kamu buat. Mereka adalah jiran yang paling dekat dengan kita. Yakni kalaulah dengan jiran sebelah daripada rumah kita pun kita segan untuk membuat suatu perkara yang boleh menjatuhkan air muka kita, boleh menjatuhkan maruah kita, dan kita pun nak sentiasa dipandang elok oleh jiran kita yang berada di sebelah pintu rumah, jangan kita terlupa dengan jiran yang berada di sebelahnya kita ataupun yang sama-sama sekali dengan kita, jiran di sebelah kanan kita, jiran di sebelah kiri kita, iaitu dua malaikat raqib dan atid. Jadi kalaulah kita boleh jaga ataupun kalaulah kita mahukan tanggungjawab kita kepada jiran yang di dalam kehidupan dunia ini kita nakkan yang baik, dan kita perlu usahakan untuk mendapatkan ataupun menjadi seorang jiran yang baik, kita juga insya-Allah akan digantikan oleh Allah juga nanti mendapatkan jiran yang baik di alam barzakh, juga jiran yang baik nanti di dalam syurga. Sememangnya kita sentiasa mahukan orang-orang yang di sekeliling kita semuanya orang yang baik. Ini tabiat manusia biasa. Manusia ini dia akan menjadi dirinya tu, jiwanya tu akan tenang bila mana dia bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang ahli ibadah, jiwanya tu akan tenang. Kita pun kadang-kadang pernah rasa bila mana kita duduk dengan seorang yang kalau dia merupakan daripada kalangan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, bila mana kita duduk dengan mereka, kita pun akan lupa untuk berbuat baik. Kita pun jiwa kita ni tidak merasakan sesuatu macam satu bisikan ataupun satu aura untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebab kita duduk dengan orang-orang yang begitu keadaan. Cuba kita duduk dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, para ulama. Kita hadir dalam majlis ilmu para ulama contohnya. Kita hadir dalam majlis-majlis zikir bersama dengan para masyaikh contohnya. Kita hadir dengan duduk bersama dengan orang-orang soleh, ahli ibadah. Duduknya sahaja kita dengan mereka, kita seolah-olah lupa untuk berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Seolah-olah duduk je sahaja dalam bersama bersebelahan dengan mereka, seolah-olah kita tak ingat untuk berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab kita berjiran, kita berada di sebelah orang yang soleh, yang sentiasa diberkati oleh Allah. Begitulah keadaan pendengar-pendengar yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kalaupun kita tidak mendapat jiran yang baik, jangan sampai kita tidak menjadi orang yang baik kepada jiran. Dan kita usahakan moga-moga keberadaannya kita di sesuatu tempatnya yang kita duduk tu mendapat kebaikan kepada orang yang sebelah daripada kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pembesar yang daripada pembesar kaum, namanya Hatim bin Hatim At-Ta'i. Dia ini bukan orang Islam. Hatim At-Ta'i satu hari, seorang yang bukan Islam, orang kafir. Satu hari bila mana jiran-jirannya datang kepadanya, Hatim, kami ini kelaparan, dah lama tak makan. Hatim At-Ta'i ini apa dia buat? Dia sembelih kudanya, yakni satu-satu binatang yang dia ada, yang dibuat tunggangan dan sebagainya untuk bermusafir, kuda yang mahal dia sembelih untuk beri makan. Maka satu hari bila mana Nabi dalam mendapat tawanan perang, antara yang ditawan dalam peperangan tersebut adalah anak kepada Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim.
Jadi bila mana ditawan Adi bin Hatim, maka Nabi bagi tahu kepada para sahabat untuk lepaskan Adi bin Hatim kerana kebaikan yang dibuat oleh ayahnya. Yakni Nabi segan kepada anaknya kerana apa? Kebaikan yang dibuat oleh ayahnya, iaitu Hatim At-Ta'i ini seorang bukan Islam, orang kafir, tapi kerana baiknya dia kepada jiran-jirannya sehingga kan Nabi pun segan untuk menjadikan anaknya dalam tawanan perang. Hakata, begitu keadaan agama kita menjadi membawakan kepada untuk umatnya satu sistem yang sangat sempurna untuk membentuk masyarakat yang sangat harmoni, untuk menjaga hubungan di kalangan kita bersama dengan orang-orang yang bersebelahan dengan kita. Moga-moga perkongsian itu mendapat manfaat. Kalau kita boleh berhenti sekejap kalau ada apa-apa persoalan atau apa, kita akan sambung insya-Allah selepas ni. Okey, kita nak buka laluan lah kepada para pendengar. Kalau ada sebarang soalan, boleh telefon kita di konti 0362051500 atau anda like kami di Facebook ikim.fm ataupun boleh SMS ya, typekan ikim jarakan soalan anda dan hantar ke 39111. Ustaz Bashir dan pendengar, kita rehat seketika, kembali sambung topik kita adab dengan jiran selepas ini. Saya berbangga bahawa Radio IKIM ni sekarang ni dapat sambutan yang begitu menggalakkan sekali, dan saya percaya IKIM ni dia punya penyebaran kefahaman mendalam terhadap Islam daripada kefahaman yang agak luaran sahaja, tetapi pada kefahaman yang mendalam tentang Islam itu sendiri, konsep aplikasi Islam itu, Islam sebagai way of life, Islam sebagai menyumbang kepada kesejahteraan umat Islam dan umat sejagat. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Okey, masih lagi bersama dengan Ustaz Bashir bin Muhammad di konti menerusi segmen kita Islam itu Indah. Dan pun ada yang bertanya ni Ustaz di FB, kita raikan dulu. Okey, antara yang terawal bertanyakan soalan. Pencari hidayah tanya, Ustaz, bagaimana hak bersama jiran kerana masing-masing jarang bertemu kerana kekangan kerja, keluar subuh malamnya baru balik, jadi jarang bersua muka melainkan ada majlis-majlis tertentu. Jadi apakah kita tidak menunaikan hak baik sebagai seorang jiran? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ini satu perkara biasalah kalau kita lagi-lagi kalau kita duduk di macam rumah apartmen kan, masuk-masuk terus tutup pintu, keluar besok lepas subuh pukul 7 besok baru keluar, sampai pukul 10 malam balik kerja, pagi esok baru keluar. Tak ada peluang lah nak jumpa jiran. Jadi sememangnya kalaupun kita tidak mempunyai masa macam mana pun, kena cari apa pun jalan yang boleh menyebabkan kita ada kontak, ada semacam satu hubungan yang baik di antara kita dengan jiran kita, yang kalaupun kita tak boleh berjumpa hari-hari, cara macam-macam kan. Paling tidak pun kita ambil lah nombor telefonnya. Ini kadang-kadang nombor telefon jiran pun kita tak save, tak ada nombor telefon jiran. Jadi bagaimana kita nak kata kita sudah pun berbuat baik kepada jiran, hubungan kita baik dengan jiran kita, nombor telefon jiran sebelah pun kita tak ada. Maka antara cara kalau macam itulah keadaan, dengan urusan-urusan yang tertentu, urusan kerja dan sebagainya, menyebabkan kita pun tak boleh nak bertegur siapa dan sebagainya, setiap hari tak berjumpa, maka boleh kita meneruskan hubungan dengan telefon, tanya khabar, WhatsApp, ada apa semua kan. Jadi jangan sampai kita tak kenal jiran. Ini satu lagi perkara yang musibah kalau kita dengan tak kenal siapa jiran kita. Di sebelah kanan pun tak kenal, di sebelah kiri pun tak kenal. Dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan kam min jarin. Ini satu hadis yang sangat besar dia punya pengajarannya, kata Nabi. Dan satu hadis, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamah. Berapa ramai, alangkah ramainya orang-orang ataupun jiran yang akan mendakwa di hadapan Allah kepada untuk jirannya nanti di hari akhirat dengan mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, ya Tuhanku, hadza, jiran aku ini, aghlaqa babahu duni famana'ahu ma'rufu. Ya Rabb, wahai Allah, ini jiran aku si fulan bin si fulan, dia telah menutup pintu rumahnya sehingga aku tak dapat nak kenal dia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa alangkah ramainya daripada
jiran yang akan mendakwa jirannya nanti di hadapan Allah di hari akhirat. Untuk apa? Untuk melepaskan dirilah. Jadi di hari akhirat, bila mana kalau sampai satu masa setiap orang nak cari sesuatu modal untuk dia nak melepaskan diri daripada kesalahannya di hadapan Allah, macam-macam orang yang akan dipersalahkan, ibunya, ayahnya, anaknya, isteri, semua yang akan dipersalahkan untuk lepaskan diri, sehingga ada daripada kalangan yang akan menyalahkan jirannya. Dengan apa? Ya Allah, ini jiran aku ni tak pernah pun dia buka pintu untuk aku kenal siapa dia. Supaya apa? Supaya dia di situ di hadapan Allah nanti jirannya tu akan mendapat sesuatu perkara, sesuatu balasan daripada Allah, dan akhirnya dia akan melepaskan diri. Jadi ini bahagian daripada apa yang Nabi kita pesankan, dan daripada pesanan ini amatlah perlu wajar untuk kita kenal jiran. Jangan sampai kalau kita nak buka pintu, jiran ada kat sebelah, kita pun tutup pintu, beri salam dulu, tanya khabar apa semua, lepas tu bertegur dan sebagainya, barulah kita membuat perkara-perkara yang sepatutnya. Okey, kita ke pemanggil Ustaz. Ya, silakan. Kita ada Cik Ilyas dari Kelantan. Silakan soalan ataupun pandangan. Okey, saya pernah dengar yang ada Ustaz mengajar, dia cakap kalau kita nak buat pagar rumah pun sebenarnya dia ada etika dia. Jadi kalau boleh saya minta Ustaz uraikan tentang tersebut lah. Dan kalau boleh saya minta Ustaz bagi rujukan lah untuk saya nak rujuk supaya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Membuat pagar rumah, sememangnya dalam perbincangan dalam adab berjiran, kita ada dua perkara yang perlu kita lihat di sini. Pertama, yang berkaitan dengan hak kita. Hak kita sebagai rumah kita, al-maliku yatasarrafu fi mulkihi kama yasha. Kaedah mengatakan seorang yang memiliki sesuatu, dia boleh buat apa sahaja pun dengan apa yang dimiliki. Kan rumah kita nak buat rumah tu jadi pagar tutup sepenuhnya pun bersilakan. Cumanya bila mana kita membuat pagar, okey, saya ambilkan contoh lah. Kalau kita duduk di rumah teres, kita ada tembok di tembok pemisah kan di antara setiap rumah ni. Ini pun satu perkara bid'ah juga ni. Yang ni tak berlaku kan pada zaman Nabi dulu, tak ada tembok pemisah antara jiran. Tapi tidaklah kita katakan tak boleh ke apa tidak. Jadi kita ambil contoh, kalau kita duduk di rumah teres berderet gitu, ada tembok. Jadi dibincangkan pula. Bahkan perkara ini menjadi satu perbincangan dalam kaedah fiqh mu'asarah, fiqh contemporary. Tembok itu hak siapa? Saya. Yakni kalaulah tembok, sekarang kita duduk rumah teres, kan ada tembok antara rumah kita dengan rumah sebelah. Kalau tembok itu rosak, siapa yang akan baiki? Begitu juga kalau kita duduk di apartmen, rumah flat. Kalau bumbung atas ni rosak, siapa yang akan baiki? Leaking air, katakan air leaking kan, orang atas nak baiki ke orang bawah? Siapa punya hak sebenarnya? Jadi ini ada dibincangkan dalam fiqh contemporary akan perkara tersebut. Cumanya sebagai satu panduan yang boleh saya sebutkan, kalau kita membuat apa sahaja pun dengan sesuatu yang kita miliki, yakni rumah kita, jangan sampai kita menyakiti ataupun menyusahkan kepada jiran. Contoh, ulama kita juga bagi tahu, para masyayikh kita bagi tahu, zaman dahulu orang-orang ulama, orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka kalau buat sesuatu perkara, kalaupun ia menghalang angin masuk ke rumah jiran, pun dikira sebagai satu perkara yang tidak menjaga kepada hak jiran, walaupun itu hak kita. Sebab apa? Sebab ini bukan urusan haram, halal dan sebagainya, tidak, tapi urusan ihsan, berbuat baik. Kita bincang tentang urusan berbuat baik. Kalaupun kita nak kata ini hak kita, maka ahlan wa sahlan, silakan, tak perlu bincang lagi dah perkara tersebut. Tapi kalau kita sensitif dengan ajaran Nabi, suruhan Nabi untuk bersifat ihsan, Allah sebut dalam Al-Quran, berbuat baik dengan semaksimum mungkin, maka kita akan fikirkan. Orang dulu, zaman dahulu, orang-orang soleh pada zaman dahulu, mereka takut untuk bela kucing di rumah. Mereka tinggalkan untuk bela kucing di rumah. Sebab apa? Takut tikus yang ada di rumahnya lari ke rumah jiran. Sebab dia bela kucing di rumah. Yani kalau dia bela kucing di rumah, kalau ada tikus di rumahnya oleh kerana ada kucing, tikus itu akan lari ke jiran. Maka mereka tinggalkan bela kucing. Supaya apa? Kalaupun ada tikus, biarlah tikus kat rumahku je, tak apa. Jangan sampai tikus pergi kat rumah jiran. Sebab untuk menjaga kepada hak kejiranan. Jadi dalam urusan berbuat pagar contohnya, kita pun kalau untuk kita nak menjaga kepada sifat ihsan, kita mengambil kira kepada perkara-perkara tadi. Adakah pagar tadi yang kita buat, walaupun itu haknya kita, akan menjadi penghalang dalam apapun aspek, untuk angin masuk ke, kena cahaya matahari ke. Ada kadang-kadang pernah juga orang bertanyakan, dia buat macam satu bumbung di rumahnya tu, sehingga kan bila mana dia buat bumbung itu haknya 100%, tidak ada pertikaian sedikit pun bahawa yang dibuat itu haknya. Tapi bila mana hujan,
Masalahnya air yang turun daripada bumbungnya pergi ke rumah jiran. Yang di sebelah tepi lah. Kita panggil apa tu, yang oning ke apa. Di sebelah tepi tu, bila mana diturunkan ke begini, diturunkan bumbung tu, bila mana hujan, air tu akan pergi ke rumah jiran. Yang pada asalnya kalau tak ada bumbung tu, air tu akan jatuh ke rumahnya, ke apa nama, ruang apa tu, balkoninya, di ruang luar rumahnya. Tapi oleh kerana ada bumbung tu, air tu pergi. Bukankah itu menyusahkan jiran? Jadi ini bahagian daripada perkara-perkara yang perlu kita mengambil kira. Wallahu alam. Okey. Seterusnya, Rufaidah Aimah tanya, Ustaz, macam mana nak kontrol, nak kawal dengan jiran yang suka sangat perhatikan rumah kita? Contoh, mereka keluar masuk rumah kita. Nak pula kalau sebaris rumah teres tu, kata rumah dia tengah-tengah, makna kalau orang nak pergi ke depan, shortcut rumah dia. Tak kira siang malam ketuk je sebab nak shortcut. Orang tu tengah tidur ke apa kan. Macam mana Ustaz? Baik. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi alangkah baiknya kalau kita boleh husnul muamalah, bermuamalah dengan cara yang baik, dengan kalaupun kita memberikan kepadanya, kita berikan satu layanan yang baik dahulu, lepas tu cuba beritahu perkara ini sekian-sekian macam ni, tak boleh ganggu, dengan cara yang baik lah, pesan dengan cara yang baik, bukan dengan cara, ataupun dengan satu lagi cara, kalau ada orang ketuk rumah, kalau dalam syariat kita mengajarkan, kita kalau ketuk rumah, kalau kita berada dalam keadaan yang kurang senang untuk menyambut orang tadi, jangan, boleh saja kalau dengan tidak buka pintu. Diamkan saja. Duduk diam saja. Okay. Itu antara cara. Dan orang yang ketuk pintu, orang yang tahu tentang adab untuk pergi ke rumah orang lain, dia akan beri salam 3 kali. Kalau dah senyap tu dah lah. Kalau 3 kali itu senyap, maka dia kena balik. Janganlah sampai gegar pintu tu kan, macam nak roboh ketuk kita buka. Betul. Begitu juga kalau kita picit bel. Sebagian rumah kan lonceng kan, dia pagarnya kat luar sana, bagi salam memang tak dengar. Jadi digantikan dengan lonceng. Lonceng tu pun kita gunakan konsep sama, tekan 3 kali, yang dengan anggapan 3 kali lonceng itu boleh tuan rumah dengar. Kalau pun kita ini kereta ada, motor ada, selipar kasut semua ada, ni saja tak nak keluar ni, tak apalah. Itu kita beranggapan dia bukan masanya untuk dia berada dalam keadaan tidak bersedia untuk menerima kunjungan, ataupun kita nak menerima kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi itu antara cara yang boleh saya sebutkan lah. Wallahu alam. Okey. Zahrah pula tanya, disebabkan kita ni sibuk tak dapat nak mengenal jiran dan menunaikan hak jiran, saya cadangkan agar seminggu sekali hari Jumaat kita adakan bacaan Yasin. Jumaat pertama rumah nombor 1, Jumaat kedua nombor 2, seterusnya. Pandangan Ustaz? Ya, khair, itu satu cara yang sangat baik. Bahkan bukan seminggu sekali sebenarnya. Kalau kita telitikan, syariat kita mengajarkan kepada kita untuk pergi solat Jumaat di masjid, solat Jumaat di surau. Setiap perkara, kalau setiap hari kita boleh pergi masjid satu hari, solat maghrib berjemaah katakan, maka sudah pasti kalau jiran kita pun datang, kita akan jumpa mereka. Jadi perkara-perkara itu adalah satu perkara yang sangat baik, menjaga kepada solat jemaah, buat program-program yang tertentu, bacaan Yasin berjemaah seminggu sekali, kalau tak dapat pun seminggu sekali, buat apa pun cara dengan yang boleh kita sentiasa ada muasalah ataupun ada hubungan baik dengan jiran, sehingga apa? Sehingga kita kenal kepada mereka, mereka kenal kepada kita, sehingga keberadaannya kita di rumah kita itu mendapat keselesaan dan mendapat satu ketenangan kepada jiran kita, sehingga mereka sampai mereka boleh mendoakan kepada kita. Jadi kalau sampai kepada tahap mereka itu boleh mendoakan kepada kita, sangat baiklah tu. Jangan sampai mereka melaknat kepada kita dengan doa, ya Allah, engkau cepat-cepat alihkanlah orang ni daripada. Jangan sampai macam tu. Allah alam. Okay, Roslina Rahman tanya, saya tinggal di kampung dan kalau ayam jiran selalu masuk ke kawasan laman rumah saya, selalu je ayam dia rosakkan pokok ataupun bunga saya. Apa harus saya lakukan? Sebab tuan punya ayam tu tahu hal ni, tapi dia buat tak kisah, buat tak reti je, dan masih biarkan je ayam tu lepas tak dikurungnya duk bersepah masuk rumah orang. Macam mana Ustaz? Khair, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sememangnya ini satu perkara biasa berlaku lah. Dan banyak pun berlaku, kita kata sedikit masalah hubungan terjejas di antara jiran kerana masalah-masalah seperti ini, masalah seperti haiwan peliharaan dan sebagainya kan. Jadi apa yang perlu kita buat, kita usahakan sebaik mungkin untuk macam mana cara untuk mengatasi daripada ayam tadi masuk ke kawasan kita dulu. Jadi lepas daripada tu kita cuba bagi tahulah
bagi tahu bahawa ini mengganggu kepada kita punya keselesaan, mengganggu kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, bukan dengan cara kita buat satu halau pukul ke ayam tu ke apa ke, tidak. Jadi kita buat dulu cara yang terbaik. Kita buat pagar dulu cantik-cantik, yang kemas-kemas. Lepas tu kita buat pagar tu pun jiran tu boleh faham dah, oh ni dia terganggu ni dengan perkara ni kan. Jadi sebagai seorang jiran, dia pasti akan satu hari nanti akan faham, tapi dengan husnul muamalah, dengan muamalah cara baik. Okey, seterusnya Farhan tanya macam mana nak nasihatkan jiran yang ada ego yang sangat tinggi dan tak mahu dengan nasihat yang dia telah lakukan keburukan terhadap isteri dia, mungkin pukul contohnya. Jiran yang tak nak dengan nasihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Sememangnya ini satu peluang untuk kita, boleh jadi itu antara cara Allah Ta'ala berikan peluang kepada kita untuk menjadi sebab untuk jiran kita mendapat hidayah melalui cara kita. Dengan memberikan jiran yang seperti ini, maka tanggungjawab kita lah yang kita merasakan kita ada sedikit ilmu, kita ada sedikit yang boleh ada keupayaan untuk membetulkan keadaan tadi. Anggaplah itu sebagai satu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mendapat pahala dengan berdakwah kepada orang tadi. Jadi sebagai seorang ahli dakwah yang merasakan dia boleh betulkan kepada orang tadi dengan apa pun cara pun yang dia boleh buat, yang penting cara tersebut adalah dengan bil hikmah, dengan cara yang baik, bil mau'izatil hasanah, dengan menunjukkan contoh-contoh yang baik. Jadi kalau jirannya tadi tu kan, jirannya tu dia tidak bersikap baik dengan isterinya, jadi kita tunjukkan contoh baik, macam mana baiknya kita dengan isteri, macam mana kita berbuat baik di dalam rumah kita, di luar rumah kita. Moga-moga itu menjadi panduan kepadanya yang boleh menyebabkan dia berubah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ni je masa yang ada. Okey, Ustaz Muhammad bin Bashir berkongsi tentang tajuk kita Islam itu indah, topiknya adab dengan jiran, ya. Dan kita tunaikan hak jiran, ya. Dan janganlah kita mementingkan diri sendiri, ya. Sebab hidup jiran ni kena ada apa? Rukun tetangga, rukun sepakat, Ustaz, ya. Boleh sepakat bawa berkat, Ustaz, ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Buku Keuangan Islam, Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Izinkanlah aku bercerita sebuah kisah yang telah engkau tahu dari kaca TV dan di dada-dada Akbar. Kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain. Beginilah apabila kemanusiaan di penghujung kewarasan. Merengkuh tubuh mungil di atas pasir berbumbu langit. Entah apalah dosanya, rebah dihinggap peluru yang tak bermata. Berkawat laskar angku di balik jentera perisainya, berselendangkan senjata, tiada belas nuraga nun di hatinya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya, tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja.
Nezarim, Khan Yunis, Gaza, Jenin, Nablus dan sepanjang tebing barat. Hari demi hari, Laskar Angkor ini terus mengganas mencari mangsanya. Kanak-kanak atau orang tua tidak mengampun. Pada mereka sama sahaja. Mengalir darah merah di atas bumi suci Anbiya. Naungan intifada bergemar membakar semangat perjuangannya. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya. Tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Oh mengapa? Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya. Tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Dunia bagai pejamkan mata serta terpasung tangannya. Tidak mampu berbuat apa sedangkan muka beraja. Oh mengapa? Sampai bilakah penindasan dan kekejaman ini akan berterusan? Sampai bilakah bumi Anbiya ini akan terus menyaksikan pertumpahan darah? Sampai bila rakyatnya harus terus terkapai-kapai mencari keadilan dan kebebasan? Aku sendiri menanti jawabnya. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tujna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد